Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman surah Yunus juzuk yang ke-11. Dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 58, 57 dan 58, iaitu Allah SWT menyebut ataupun menceritakan kepada kita bahawa antara tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran ini ialah untuk menjadi mau'izah, peringatan ataupun nasihat dan juga pengajaran kepada manusia, terutamanya orang-orang yang beriman. Dan Quran ini juga merupakan syifaun, penawar bagi penyakit yang ada dalam hati manusia. Itulah yang paling besar ialah penyakit syirik yang ada dalam hati manusia. Dan kemudian menjadi hudan wa rahmah, menjadi petunjuk dan juga menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT menyebut bahawa kurnia Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih baik daripada apa yang ada pada manusia ataupun yang dihimpunkan oleh manusia dalam kehidupan ini. Malam ini kita sambung sedikit lagi, bermula ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah mengizinkan kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah? Di bawah ni dia tulis ayat suci ni, iaitu ayat 59 ni, menegaskan bahawa di antara tujuan-tujuan Al-Quran ialah menyatakan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Tetapi ada pula segolongan manusia yang berani membuat undang-undang menurut hawa nafsunya sendiri. Jadi ayat ni secara mudahnya ialah nak royak halal dan haram ni ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh menentukan hak ni halal, hak ni haram. Jadi halal haram ni ketentuan Allah. Kalau kita pergi dalam maksud yang lebih luas, peraturan-peraturan hidup ni, benda yang boleh kita buat, benda yang tak boleh kita buat ni, ditentukan oleh Tuhan saja, bukan kita manusia. Dan kita sebagai manusia, bila kita ada kuasa, sesama dalam konteks hari ni kita panggil kuasa politik, maka bila kita nak buat peraturan-peraturan ni, hendaklah merujuk kepada prinsip ataupun dasar yang ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh buat peraturan mengikut fikiran kita, mengikut kehendak kita sendiri. Itu maksud secara umum daripada ayat. Sebab tu Tuhan sebut, dia kata ada orang yang menjadikan rezeki ataupun kurnia aku ni ada halal, ada haram. Dan Tuhan tanya, adakah aku ataupun Allah ni berizin? Allah, dia panggil tu Allah tu maksudnya bertanya, adakah Allah? Sebab tu bila kita sebut Allahu Akbar ni, Allah tu panggil, ni tu panggil. Tu beza dia tu. Sebab tu kalau kita kata Allah tu salah, kalau kita kata kat takbir Allahu Akbar tu salah lah, pasal kita pergi panggil tahlil. Dia kena panggil Allahu. Allah tu jadi panggil. Sebab kalau kita Allahu, kita soal, Allahu, adakah Tuhan? Azina lakum, yang mengizinkan kepada kamu. Jadi tu di segi bahasa lah. Jadi beringat sikit sebut, sebab ada setengah orang tu dia jadi panggil tempat tak patut panggil. Baik, balik pada bincang kita di ayat ni, berdasarkan apa disebut di bawah, tujuan tu waktu Quran ni ialah untuk menjadi peraturan ataupun undang-undang dalam kehidupan kita.
Yang dalam sebut dalam ayat lain dia kata agama ni menjadi syariatan wa minhajah, jalan hidup dan juga garis panduan dalam hidup. Jadi kita kena beringat. Sebab tu isu halal haram ni jangan bermudah. Kita tak boleh mudah. Ni halal, ni haram dengan kita tidak ada asas ilmu yang cukup. Ilmu cukup. Jadi hak tu amat penting. Dan bila kita sama kalau hurah tadi, bila kita ada kuasa politik, undang-undang kita ni mestilah berasaskan kepada ajaran agama, kecuali dalam benda-benda yang tidak disebut secara jelas. Bagi contohnya kita kata undang-undang jalan raya, peraturan jalan raya tu. Bagi contohnya peraturan jalan raya ni hak tu atas kebijaksanaan pemerintah. Cuma yang diguna pakai secara umumnya, kalau merah kena berhenti, hijau kuning sedia, sama ada sedia nak berhenti, sedia nak gerak. Hijau tu boleh gi. Tu hak diguna pakai. Dan benda ni tidak kata semari pada agama dak. Memang tak ada dalam Quran lah. Hak tu tak ada Quran. Cuma tu habui garis panduan. Kita buat double line tak boleh memotong kebanyakan no parking apa hak tu tak ada masalah. Tapi bila kita kecek benda yang menyentuh dengan asas agama, ya betul. Kait-kait bab makan ni, bab pakaian, kemudian peraturan-peraturan hidup yang lain, undang-undang jenayah, contoh undang-undang muamalah yang boleh menyebabkan ada kesan dosa dan pahala. Maka pada waktu tu kena rujuk kepada sandaran Al-Quran. Kita hari ni kerana kita tidak faham, kita anggap kita boleh buat undang-undang ni ikut suka kita. Kita tidak sedar bahawa undang-undang barat yang menjadi rujukan manusia hari ni, sebahagian besarnya undang-undang barat ni diambil daripada undang-undang Islam. Prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip kalau kita baca, kalau kita mengaji ilmu undang-undang ataupun ambil jurusan perundangan, kalau kita baca sejarah undang-undang manusia ni, sebahagian besarnya diambil daripada Islam. Diambil daripada Islam. Prinsip-prinsip undang-undang ada dalam Islam. Sebagai contohnya kita kata seorang itu tidak bersalah kecuali apabila dibuktikan. Tidak bersalah kecuali apabila dibukti. Sebab dalam undang-undang British yang kita pegang hari ni, seseorang yang dituduh dia tidak bersalah kecuali apabila dapat dibuktikan di mahkamah. Dia berbeza dengan undang-undang Perancis. Undang-undang Perancis ni bila orang tu dituduh, dia dianggap salah. Dia sudah salah dah. Dan dia mesti membuktikan di mahkamah dia tidak salah. Tapi dalam undang-undang yang kita pakai ni, undang-undang British ni, kita Malaysia ni, boleh kata hampir semua tu prinsip-prinsip daripada undang-undang British law. British law ni ada yang written, ada yang tidak written, yang bertulis, yang tidak bertulis. Jadi dalam undang-undang di British ni, seseorang itu tidak bersalah. Innocent until proven guilty dia panggil. Seseorang yang dihadapkan di mahkamah dituduh, tak kira tuduh apa, bunuh orang ke, buat keganasan ke, merokok ke, gapo ke, salah guna kuasa ke, rasuah ke. Bila dia dituduh di mahkamah, dalam istilah panggil innocent. Dia adalah bersih ataupun tidak bersalah until proven guilty, sehinggalah dibuktikan dia ni bersalah. Sebab tu peranan pendakwa penting dalam mahkamah mengikut sistem orang putih. Kalau kita aman ni, pendakwa kena bukti. Dalam bahasa orang dia panggil the honest. O-N-U-S. Honest ini terletak di tangan pendakwa. Sebab tu pendakwa mesti buktikan. Kalau dia kata si anu ni makan duit, rasuah ataupun bunuh orang, pendakwa ni mesti membuktikan bahawa yang dituduh ini betul-betul melakukan perbuatan tersebut. Kalau tak cukup bukti, dia tak boleh dijatuhkan hukumnya. Tu kena faham situ. Tapi dalam undang-undang Perancis, bila seseorang dituduh di mahkamah, dalam undang-undang Perancis, orang itu sudah salah. Orang itu kena bukti dia tidak salah. Tu dia balik situ. Dia balik. Kita ni pakai undang-undang, asalnya undang-undang British. British ni dia dikasah oleh undang-undang Amerika dan sebagainya, ambil daripada British. Tapi hak ni memang Islam. Kalau kita tengok sesuai dengan hadis Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh mesti mengemukakan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh, ataupun kalau kita ambil terjemuh literal, al-bayyinah, bukti itu
terletak tanggungjawab di atas al-mudda'i, orang yang menuduh. Ataupun dalam kes kita ni pendakwa lah. Kalau dalam kajian Malaysia, pendakwa raya. Pendakwa ni dia kena buktikan kes. Dia kena bukti kes. Sebab tu pendirian kita, bila seseorang dituduh, pendirian kita dari sudut agamanya, kita tak boleh kata dia salah dah. Beri peluang kepada dia untuk dibicarakan di mahkamah. Hari ni kita mudah, bila orang tu dituduh, kita ni, jahat dah weh. Kita tak tahu lagi cerita sebenar. Dah kita kat kampung, kat mana cerita tu, orang ni jahat, yang makan pitih, orang ni gini, orang ni gini. Sedekah tak cara lagi. Kecuali kalau kita ada bukti. Kita ada bukti, orang semua tahu, ada bukti, cuma nak tunggu proses perbicaraan. Tapi tu pun tak betul di segi kaedahnya, kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata. Kena cermat dalam bab tu. Jadi sini ni nak ayatnya, orang putih ni pun dia banyak belajar. Antaranya dia ambil dulu waktu kerajaan Turki Osmaniyah, dia ada mengkanunkan undang-undang, dia dipanggil Al-Majallah. Kalau kita ngaji sejarah Turki ni, Turki Osmaniyah ni, dia ada dia panggil, kalau kita nak kata apa, dia kumpulan undang-undang peraturan, dia panggil Al-Majallat, Al-Majallatul Adliyah. Dia semua undang-undang ni, hukum-hukum ni dikumpulkan dalam buku tersebut yang berkait dengan masalah muamalah, masalah sivil dan sebagainya, duduk dalam tu. Jadi sini menjadi rujukan. Dan sebahagian besar, kalau tidak semua pun, kanunnya Al-Majallat ini diambil oleh orang barat hari ni. Orang barat ngaji. Dia ngaji hak ni, dia ambil prinsip-prinsip dan juga undang-undang tersebut, dia guna pakai tempat dia. Jadi kita hari ni, kerana kita tak tahu sejarah, kita anggap hak barat tu hak bagus. Sebab tu bila sebut nak jalan undang-undang Islam apa, kita soal, kita petikah. Pasal kita tak tahu sejarah. Sedangkan orang putih tu sendiri ambil daripada kita. Cuma dia buat setengah-setengah, dia tak si. Dia tak si. Dan kita terpengaruh dengan dia. Macam masalah undang-undang kita kata, lah ni undang hudud lah. Hudud ni banyak orang pertikah, termasuk orang Islam sendiri. Pertama orang tak ngaji agama, dia pertikah. Sebab dia ambil pandangan putih. Dia kata barbaric, kemudian apa ni, barbaric satu, lepas tu outdated lah, undang-undang zaman kuno. Sedangkan kalau dia ngaji betul-betul, Kristian dulu, Kristian di barat tu memang undang-undang tu ada dalam agama Kristian. Dan sebelum hari undang-undang moden di barat, orang barat sudah menggunakan pakar undang-undang Kristian. Undang-undang Kristian sudah guna pakar. Ada hukum reject, ada hukum bunuh. Tapi bila manusia ni tinggal agama, dia jadi modding, akhir dia kata hukum bunuh ni ganah. Hukum kerak tangan ni ganah. Hukum reject ni ganah. Pasal dia lari daripada agama. Pemikiran dia sudah lari daripada agama. Tu nak ayat lagu tu asal usul kalau kita ngaji sejarah undang-undang, sejarah perundangan dan sebagainya. Tapi kerana kita ni orang ngaji undang-undang sendiri, bukan dia tak ngaji habis tentang sejarah perundangan. Punca undang-undang tu mari mana, asal usul dia tak tahu. Sebab tu dia kadang-kadang dia mengkritik ajaran Islam ni. Bila orang kata dia kata ketinggalan undang-undang Islam, Quran tak boleh pakai. Sedangkan hak orang putih pakai hari ni, prinsip-prinsipnya sebahagian besarnya diambil daripada ajaran Islam dalam bab undang-undang, daripada Quran, daripada hadis. Ini penting. Jadi tu ayat kita, sebab tu bila kita ada kuasa, kita jadi kajian, kena usaha memastikan supaya undang-undang kita ni tidak bercanggah dengan prinsip agama. Tidak semesti sebutir-sebutir, tapi prinsip penting. Kait yang kita panggil prinsip lah bahasa ni. Kalau kita ambil bahasa Melayu kita, dasar asas undang-undang tu apa dia? Asas undang-undang tu tak adilah, antaranya seseorang itu tidak bersalah kecuali apabila dibuktikan dia bersalah. Tu atau prinsip yang penting. Lepas tu saksi, witness dalam mahkamah. Saksi dalam mahkamah ni penting. Saksi menentukan. Sebab tu dia syarat orang putih pun saksi ni mesti adil. Orang nak jadi saksi ni orang yang adil. Saksi yang dipertikaikan kewibawaan dia ditolak oleh mahkamah. Kita tengok filem banyak, cerita-cerita filem, drama baik, cerita baik. Bila kes cara, lawyer ni mempertikaikan kredibiliti saksi. Macam cuba tengok. Kalau kita tengok dalam filem, kita ni tengok saja ya, saya banyak duk belajar dalam tu tengok.
Dia guna prinsip. Saksi ni mesti dibuktikan, saksi ni mesti orang adil. Cuma dia tak guna istilah adil. Dalam Islam dia panggil adil. Adil ni maksudnya orang ni dia tidak buat benda-benda yang buruk di segi agama. Adil ni antaranya disebut dalam kitab ialah tidak berterusan melakukan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Tidak apa ni, tidak israr. Israr ni buat dosa kecil semua. Dosa besar tak buat. Tapi dosa kecil buat semua. Dosa kecil ni apa ni, caduh kau buat semaya kau duk mengopak kau si kau orang kecil pelawak kau. Macam tu. Jadi khatu tu boleh menyebabkan jadi dosa besar. Dalam Islam orang lagu ni tak boleh jadi saksi. Dalam Islam kita panggil tidak adil dan orang ni fasik. Orang tak semaya tak boleh buat saksi dalam undang-undang Islam. Dalam bab hukum zina apa dia tak semaya sebab tu orang bukan Islam tidak diterima kesaksian dia di mahkamah syariah. Bukan dia tak boleh jadi saksi langsung, tapi untuk menjatuhkan hukum hudud kita tak boleh guna dalam kes zina. Sebab tu ada 4 saksi cukup, tapi semua 4 orang saksi ni tidak Islam belaka. Dia tengok perbuatan zina berlaku dengan mata dia sendiri, dia tengok dengan terang, dengan jelas, tidak berselindung. Tapi dalam mahkamah syariah, kerana dia bukan Islam, tak boleh terima kesaksian dia tu untuk menjatuhkan hukum hudud. Kena faham tu. Nak jatuh hukum hudud, tapi kena hukum lah. Hukum juga orang yang berzina tu, tapi tidak sampai peringkat hukum hudud. Hak ni kita setengah tak faham. Kalau ada setengah orang duk bakit, kalau jalan Islam tak adil sebab orang bukan Islam tak boleh jadi saksi di mahkamah syariah. Sebenarnya dia tak faham. Tak boleh jadi saksi ni untuk dijatuhkan hukum hudud. Tapi dia boleh jadi saksi biasa. Dia saksi biasa boleh. Sebab dia ni dianggap tidak adil. Dalam istilah agama, ulama berpandangan orang bukan Islam ni tidak ada adalah. Siapa dia tidak berimej. Dia tidak berimej. Jadi kekufuran dia tu menjadi asas untuk ditolak dalam melaksanakan hudud. Tapi dia boleh diterima dalam hukum biasa. Hukum apa dia panggil apa? Ta'zir. Kita boleh jatuhkan hukum ta'zir kepada orang yang melakukan dengan takdir. Sebab ada orang bakit, ada kata lagu mana kalau orang bukan Islam dirogo. Perempuan bukan Islam dirogo. Orang bukan Islam tak boleh jadi saksi. Sebenarnya dia tak faham. Dia tak faham kaedah. Dia tak faham kaedah. Jadi balik pada tu, jadi Islam ajar saksi ni mesti orang yang trustworthy. Orang yang ada credibility. Sebab tu ada beberapa kes di mahkamah, kalau kes itu kerana credibility saksi dipertikaikan. Lawyer ni berjaya bukti ke mahkamah, orang ni tak ju, kecek pelawak, minum arak, mabuk, pasuka menipu. Tu cuba tengok dalam filem. Tengok dalam filem, tengok dalam drama. Dan kalau kita baca dalam buku undang-undang apa, banyak kes-kes kalah di mahkamah kerana saksinya tidak ada credibility. Saksinya tak boleh dipercaya. Lah ni kalau orang petika saksi ni. Orang saksi dia ni gini, dia ni gini. Tolak kes yang gitu. Ni prinsip agama. Cuma dalam Islam dia panggil adalah. Dia ada sifat adil pada orang tersebut. Lepas tu orang bahasa jenis ingat tak kuat. Kalau dia ni baca jenis tak lekat unjak, tak boleh jadi saksi. Dia kata kamu tengok kawan tu curi. Mana? Hari ni dia kata tangga masjid. Bila esok orang soal balas Jambe. Dia dua pasal beza. Atau dia kata kamu tengok dia curi. Dia pakai baju warna apa? Merah. Lepas tu bila orang soal pula lepas sejam 2 jam, orange pula dah baju. Pakai baju orange pula. Jadi tak boleh pergi pasal berubah, kesaksian dia berubah. Jadi orang lagu ni tak boleh pergi buku. Sekali kata merah, sekali kata orange, sekali kata tangga masjid, sekali kata lek belakang. Jadi di mahkamah dia tak ada credibility. Islam ni kata orang ni dia panggil tak ada sikoh. Kecek tak lekat unjak. Dalam hadis pun tak boleh pakai orang lagu ni. Jadi prinsip-prinsip ni sebenarnya sama. Orang putih ambil mana benda ni? Ambil daripada peraturan-peraturan Islam. Cuma dia guna istilah-istilah dan pendekatan yang berbeza. Bila kita tak tahu bagian ni, waktu kita kata tak lawan undang-undang orang putih baik. Kita tak tahu dia belajar mana. Kita dah anggap undang-undang kita ni ketinggalan zaman undang-undang Islam. Sedangkan kalau kita ngaji dalam bab fiqh, benar-benar ni jelas disebut. Sebagai contoh, nak ayat cerita, nak contoh. Pernah berlaku zaman siapa? Sayyidina Ali ke? Sayyidina Ali. Berlaku, tak silap saya, cerita ni berlaku zaman Sayyidina Ali.
Seorang perempuan itu didapati mengandung. Tak ada suami. Mengandung. Tok lelaki tak ada. Jadi dakwa di mahkamah atas tuduhan berzina. Tapi nak saksi tak ada. Sebab antara syarat berzina ni dia kena ada saksi 4 orang. Saksi tak ada, tapi dia ada, dia panggil bukti qarinah. Orang putih lah ni panggil circumstantial evidence. Dia ada apa ni, dia panggil circumstantial evidence. Circumstantial evidence ni dalam bahasa pekoh kita, hak bodahnya qarinah. Qarinah dia apa? Dia mengandung. Tu dia panggil circumstantial evidence. Walaupun orang tak tengok dia berzina, tak ada saksi, tak tahu berzina dengan siapa, tapi kerana dia mengandung tanpa suami. Jadi itu dipanggil circumstantial evidence. Tapi dia nafi di mahkamah. Dia kata, dok, hamba tak berzina. Pas lagu mana mengandung? Dia jawab, dia ni bahasa jenis tidur mapuh. Tidur mapuh, istilah kita kasar sikit, tidur mapuh, tidur mati. Dia tidur tu kak, dikit di telinga dia tak bangun lagi. Jenis bahasa tidur mati. Jadi dia kata dia ni tidur mati. Jadi ada orang ambil kesempatan satu malam rogo dia, bersetubuh dengan dia. Dia tak sedar. Cuma bila dia bangun esok, dia kata dia tengok pakaian dia ni, itu dah. Yang orang tidur kan, dia pakai, mestilah pakaian kembal dah. Dia tidur bangun tidur tak ada dah. Pakaian dia ni jadi, kalau kita agak terbuka situ, terbuka sini. Jadi dia percaya dia ni dirogo. Lepas tu dia start mari mutuh ke apa, akhir ngandung. Anak warga tu kes tu. Jadi timbul situ isu. Jadi nak bukti kan, sebab tak ada orang tengok. Cuma ngandung ya. Akhirnya hakim buat keputusan lagu mana. Tak silap saya analis sendiri. Buat keputusan pada waktu tu baik. Kita teh dia. Lepas dia balik rumah. Tengah malam bila dia tidur, hakim ni arah orang pergi piku hak tina usung. Dia mau pergi ambil tengah tidur, tak gerak sikit abu. Tak gerak sikit abu. Dia mau usung tu giltok tangga, tak bangun paksa dah. Orang biasa kalau setuh. Itu dah dia ni pergi usung akak, pergi mari keliling rumah, tak bangun paksa dah. Siapa orang giltok balik, tak celek mata sikit abu. Ada juga orang lagu tu. Jadi akhirnya lepaslah dia. Lepas dia. Moga dia situ dia panggil ke apa? Syubhat. Dalam bab fiqh dia panggil syubhat. Bila ada keraguan dalam kes, tak boleh. Dari sini kita tengok lebihnya Islam daripada undang-undang lain. Undang-undang barat ni, kalau kita baca dalam buku, dalam apa, dia panggil seseorang itu akan didapati bersalah bila pendakwa berjaya membuktikan beyond reasonable doubt, mengatasi keraguan yang munasabah. Tidak mesti pasti, tapi keraguan yang munasabah. Sebab tu pendakwa ni di mahkamah, lawyer ni biasa dia cuba create, wujudkan, dia panggil doubt, keraguan. Kalau kita berjaya mewujudkan keraguan, hakim rasa ragu, jala kodok, lepas lalu kahwin tu. Jadi pendakwa mesti membuktikan, dia panggil beyond reasonable doubt, mengatasi keraguan yang munasabah. Tapi dalam Islam, dalam bab hudud secara khususnya, pasal ni melibatkan potong tangan, rejam, sebab, maka Islam meletakkan, dia panggil absolute certainty, kepastian yang benar. Tak boleh kalau main agak-agak, tak boleh. Tapi kena pasti. Pasti tu sebab tu mesti ada 4 orang saksi. Tengok dengan mata lendeh. Tengok pula pada masa yang sama di tempat yang sama. Kalau 4 orang saksi ada, juru belakang, tapi tengok tempat lain-lain, waktu lain-lain. Hamba temu dengan dia buat kerja tu mana? Atas wakaf. Hak ni pula kata hamba temu buat kerja mana? Dalam situ. Hak ni pula kata temu dalam kereta. Hak ni kata pula di umi pisang. Berat berdoa ni buat kerja pas umi pisang. Jadi 4 orang ni nampak belakang kawan tu buat kerja tu berzina, tapi tempat lain-lain, waktu lain-lain. Maka tak boleh dijatuhkan hukuman hudud. Tak boleh reject kawan ni ataupun tak boleh sebab dia akan jatuh hukuman takzir saja. Sebab tidak cukup 4 syarat. Sebab tu dalam Islam bila ada video gambar, kita tak boleh jatuhkan ke hukuman hudud dengan video.
Walaupun dalam video tu rupa dia sungguh, dibuktikan, tapi sebab video ni tamu-tamu lah ni orang boleh buat superimpose. Orang boleh buat teknologi hari ni. Sebab tengok filem-filem pelik-pelik kan, Avatar macam tu, filem show Avatar. Boleh buat setara tu super sungguh. Filem Avatar tu macam ada sungguh bagai tu. Nak ayat tingginya teknologi. Maka sebab tu ulama berpandangan video recorder ni tidak boleh dijadikan hujah yang cukup untuk menjatuhkan hukuman hudud. Tapi bukan kata lepas. Orang yang melakukan itu dihukum juga, cuma dengan hukuman takzir. Kita tak boleh hukum dia dengan hudud. Pasal benda tu benda berat. Kerak tangan ni benda berat. Rejal ni benda berat. Islam naknya absolute certainty, kepastian yang jelas. Sebab tamu sebut tu, kalau kita duduk gini lihat tabir bunyi hoi bunyi tak lepas nyawa, tak boleh kata dia berzina lagi. Boleh jadi penyakit leluh. Dia leluh, nyawa tak lepas. Ada orang leluh, atau dia terkejut kau apa, nyawa tak lepas. Ataupun duduk dalam kelambu, gerak kati. Kita mari maaf zina, tak boleh jadi dia geletek baru. Dia geletek tu mari bertolak kalau tu, tak tahu. Sebab dalam Islam kena tengok. Tu nak ayat telitinya hukum Islam. Sebab tu kalau orang kata, kalau jalan Islam habis orang kena kerak tangan, ni orang cek tak faham. Sebab dia tak tahu lagu mana nak boleh kau jatuh kerak tangan. Habis orang kena reject. Dia tidak faham lagu mana nak sapa kepada jatuh hukum kena reject, kena sebab. Syarat pembuktian itu terlalu ketat dalam Islam. Sebab tu hamba selalu kata, orang ni orang tak mengaji, orang duk komen-komen, orang tak mengaji. Dia tak baca. Dia tidak belajar, dia dengar bunyi kerak tangan. Memang kalau kita dengar sekaligus curi kerak tangan, paruk, curi kepuk pun kerak tangan, curi lipas Jepun di masjid pun kerak tangan. Pasal kita tak faham. Nak kerak tangan ni, boleh curi lipas Jepun, ambil lah sedozin, orang tak kerak tangan. Kalau hamba jadi akhir, hamba tak kerak tangan. Lipas Jepun, berapa sen lah curi beledi di masjid. Barang tu tidak sampai kerak tangan. Sebab barang yang kita curi ni mesti barang yang rega mahal. Lepas tu tepat pula lagu mana. Jerolek tapi kalau duduk sakut di jambe. Orang curi tak boleh kerak tangan. Kita higap polis higap memang ada je dengan tangan dia. Tak boleh kerak tangan. Sebab apa? Walaupun jerolek tapi orang tak gantung rolek jambe. Tak gantung je. Jambe tu pak orang buat muka lain. Kereta Mercedes kita ataupun kereta kita gapol hak gagah mahal. Kita tinggal enjin hidup, suih duduk dalam kereta. Kita buat mangar kalah lain. Orang mai curi kereta, kena igat, tak boleh kerak tangan. Pasal bapa menggil tok koci, enjin hidup. Mu tinggal molek-molek ada. Tu nak ayat kaedah agama. Macam apa pernah sebut. Tepat pertama barang tu lahu qimatun dalam bahasa Arab. Lahu qimatun, valuable orang putih kata. Lepas tu yang kedua, syarat kedua fi hirzin, duduk di tempat yang selamat. Sakut rolek dalam jambe tidak selamat. Tinggal kereta hidup, suih duduk gantung, tidak selamat. Tu tak tahu gimana. Piti letak gitu di atas meja ataupun tinggal atas sejadah, tak selamat. Pasal duduk terbuka. Jadi ulama kata selamat ni sekurang-kurangnya barang itu berada dalam poket seluar. Paling kurang duduk dalam poket luar kita. Paling kurang. Kalau orang ambil juga dalam poket luar, kita duduk pakas luar tu dia pergi ambil macam penyeluk saku. Barulah cukup syarat untuk kerak tangan. Nak royak haluhnya dalam hukum Islam. Amba ulai seorang benda ni pasal banyak kita tak faham. Kritik agama dengan dia terjahil, dia tak mengaji, dia tak tahu gapo. Supaya orang duk komen dalam Facebook lah ni lah. Tak tahu gapo berdiri begitu. Berdiri dia tak tahu orang duk bahabak gapo, dia mari komen-komen lah. Dia komen atas komen. Dia tak komen cerita. Dia dengar kahwin ni gomo paruk, dia pun tupes. Tupes sikit gomo. Kadang-kadang dia tak tahu ke satu. Ni masalah kita ni. Hak banyak kecek, banyak nulis ni jahil. Jahil tidak erti. Tidak erti. Dan kalau kita layan, orang-orang lagu ni penuh pak kita. Buang masa kita. Tapi inilah hak berlaku hari ni. Tak tahu cerita. Setengah tu kak, saja-saja komen. Ada komen. Saya pernah tengok di Facebook orang lah, bukan Facebook amo. Dia komen apa? Ada aku kisah. Tu ya komen dia. Ada aku kisah. Jadi apa nama rimah? Nak ayat tak ada kerja dia tu.
Dia tu tak ada kerja. Dia pergi komen di Facebook, ada aku kesok. Nak oyak. Tak apa kerja. Komen lagu tu. Pada setengah orang kalau kita buka Facebook dia, tak ada apa dalam Facebook. Gambar dia. Dia buat ke Facebook tu semata-mata nak pergi masuk Facebook orang lain, nak kritik orang. Facebook dia tak ada satu. Gambar dia setengah tak ada gambar. Apa gambar kucing, gambar rimah. Tu tak tahu duk mana. Ni nak ayat masalah kita hari ni. Kecek dengan jahil, dengan tidak tahu apa satu. Jadi kritik agama pun lagu tu. Kritik undang-undang Islam, kritik pasal kita tidak faham. Tak faham ni jadi masalah besar. Orang royak dia tak sini dengar. Orang ngajar dia tak hadir. Buku dia tak baca. Wakil gomo jadi serupa dengan orang tidak Islam. Ni nak ayat panjang cerita ni. Jadi tapi nak ayat tu lah. Kalau kita kecek tentang undang-undang, hak kita duk kata barak bagus, barak gapo ni sebenarnya sebahagian besar prinsip itu ialah diambil daripada ajaran Islam. Dia ubah suara sesuai dengan dia. Bab nego, dia ada kajian orang buat. Bab nego, bab ekonomi ni. Prinsip-prinsip yang dipakai di barat ni sebahagian besarnya daripada Islam. Undang-undang kontrak, undang-undang tok di barat, undang-undang perlembagaan yang ada di barat ni sebahagian besarnya prinsip tu mari daripada Islam. Tu hang nak kait ni dengan hak ni, mana hak barang ni barang Tuhan. Sebab tu bila kita jadi kajian kita stabil molek gagah, kita kena memikir pastikan supaya peraturan kita ni tidak lari daripada prinsip agama. Jangan-jangan kita lari. Macam tadi kita buat undang-undang trafik apa ni jalan raya. Tidak canggah dengan agama sebab tujuannya mengatur perjalanan di jalan raya. Kalau kita tak buat undang-undang lagu tu, belaga paruk atas jalan. Kalau tak ada double line, kalau tak ada no entry, tak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, memang bergomo paruk. Ada lampu trafik light, gomo boleh. Ada lampu satu tu dah ada double line, accident boleh. Nak ayat tu dalam keadaan ada peraturan tak boleh potong double line, tak boleh parking kat sini. Orang belaga accident betul lah. Bayar kan kalau tak ada peraturan. Bayar kalau tak ada langsung peraturan. Tak ada lampu isyarat, tak ada double line, tak ada no parking, no entry. Lagu mana nak jadi negara ni? Negeri kita, kampung kita. Jadi hak ni memenuhi maslahat. Kena juga dengan agama. Sebab dalam agama maslahat dia apa? Ad-dararu yuzalu. Keburukan ni hendaklah kita elok. Tu prinsip dalam hadis Nabi. Nabi sebut ad-dararu yuzalu. Ambil pada mana? Daripada hadis yang Nabi kata la darara wala dirar. Ada satu hadis dalam hadis 40. Nabi kata la darara wala dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Daripada hadis ni ulama buat tubik satu kaedah usul fiqh. Satu kaedah qawaid fiqhiyah, jadi dia panggil ad-dararu yuzalu. Kemudaratan hendaklah kita tolak. Maksudnya pastikan jangan ada kemudaratan. Jadi antaranya tak boleh parking kat sini. Kalau parking kereta kat sini mudarat. Jalan jadi sepi, lalu lintas terganggu. Maka hak ni memenuhi kaedah maslahat tadi. Ad-dararu yuzalu. Kalau kita faham tu belaga. Jadi bukan semua hak dunia buat ni canggah dengan agama. Dia ada kaedah dia. Sebab ada orang kosong apa tu? Undang-undang jalan raya ada dalam Quran ke? Hamba pernah orang tanya lagu tu. Soal kita. Ada dalam Quran ke tak? Jalan raya. Pakai jubah, pakai kain tak ada dalam Quran. Tuhan kata tutup aurat je. Mu nak pakai gapo pakai gigi. Nak balik dengan kapek pun tak apa, jalan pergi mari. Beli kapek kena tak sah dekat baru sekeliling pergi mari tak salah dalam Islam, cuma kata gong lah tu ya. Tak sah tu suka muka laku kapek dia, tapi orang kata bahasa gong apa ni, gulu kapek tubuh. Tapi dalam Islam tak salah pasal menutupi aurat. Tu ceridiknya tu dia orang kaedah ya, tutup aurat. Lagu mana tak tahu, sebab tu pasal ni macam-macam tanah harak lagu lain. Tanah Jawi ni lagu lain, di India lagu lain, tubik pakaian lain-lain sebab sesuaikan dengan iklim. Pakaian ni kena sesuaikan dengan iklim. Tapi prinsip Islam ni tutup aurat saja. Tutup aurat sebab tu pakaian kita orang Melayu tak serupa dengan India. India tak serupa dengan Arab. Tu nak supaya situ dulu. Orang Melayu dia cipta baju Melayu, baju gombel. Sama ada teluk belangu ataupun baju gombel betul pakai adat kok. Pada cipta baju kebaya labuh,
buat baju kurung orang pun lepas tu buh. Semua ni untuk memenuhi keperluan menutup aurat, tapi bentuknya berbeza mengikut persekitaran, bahasa mudah iklim, mengikut iklim dan juga adat setempat. Sebab tu kita, kalau kita kecek, dia tak ada pakaian Islam ni yang serupa seluruh dunia, tak ada. Serupanya dia panggil uniformity, keseragaman ialah menutupi aurat. Tu yang asas dia. Jadi kalau kita kata ni pakaian betul tak boleh. Cuma kita pakai jubah ni sebagai macam lain, kita ambil sunnah Nabi. Nabi pakai jubah, pakai serban, itu sunnah dia. Tapi tak salah kalau kita tak pakai jubah. Tak salah kalau kita tak pakai serban. Orang Melayu dia sebelah sini buat sokok. Buat sokok. Kita orang Melayu mula dia bagi zaman dulu. Orang alim pakai serban. Orang duduk pondok, budak pondok pakai serban. Ulama pakai serban. Orang kampung semuta. Orang kampung tak pakai serban zaman dulu. Mana ada orang kampung pakai serban? Dia pakai semuta. Sebab kalau salah dia pakai serban, orang tolak jadi tu email dulu. Jangan kita fikir lah. Jadi dia bagi dah masa tu. Dia fahami orang Melayu cerdik. Orang pakai serban, ingat lagi masa budak-budak. Orang pakai serban ni tok guru pondok. Orang duduk pondok, ustaz. Orang-orang lagu tu layak pakai serban pasal dia ni lambat agama. Tapi orang awal biasa jenis tok nyadak tok pai ke apa ni pakai semuta. Tujuannya menutupi aurat juga, menutupi kepala, sebab menutup kepala ni sunnah. Tutup kepala ni sunnah. Jadi kita pakai sokok pun sebenarnya tidak jadi salah, cuma oleh kerana kita balas politik. Jadi nampak sokok tu ketua bahagian mana kata. Ketua mula sebab biasanya sokok ni geruk satu jenis tu. Hak pakai piyah serban ni geruk sol ni. Mula tak boleh masuk dekat lah ni, tak apa duduk sekali dah. Tengok ayat cara kita memikir tu masalah dia. Benda-benda gini yang kita tidak faham banyak dalam agama kita dan dalam kehidupan. Sehingga akhir kita kadah barang-barang yang tak perlu kita balas. Bila kita tidak faham ni, kita balas benda yang kita tak sepatutnya balas. Hatu-hatu. Jadi saya sendiri pandai ni nak suruh kita faham. Sebab kait dengan tadi. Sebab banyak orang hari ni mengkagumi barat. Dan anggap barat ni molek sempurna. Ia tak tahu sejarah barat. Mari mana. Orang putih ni boleh ilmu, mencipta, buat ilmu sains. Semua ngaji di universiti Islam. Lalu ni ada dalam TV tu. Program betul-betul. From Spain to Morocco. From Spain to Morocco. Kalau tengok dari tu dia banyak tunjuk tempat-tempat sejarah. Sebab Sepanyol ni pusat ilmu di barat. Suatu ketika dahulu. Islam berkata Sepanyol 800 tahun. Universiti di barat ni bermula daripada universiti Islam di Sepanyol. Orang tak kenal universiti ni sebelum Islam hari. Orang barat duduk dalam kejahilan, tak ada ilmu. Orang mengaji ilmu ni di Sepanyol. Di Cordoba, Toledo, Sevilla, ngaji tempat-tempat lagu tu. Di Granada. Sini universiti Islam. Jadi orang putih ni daripada Eropah, daripada England, daripada Perancis, mari ngaji. Daripada ilmu hak dia boleh di Sepanyol ni lah, dia balik ke tempat dia. Cuma dia buat unsur agama kerana dia pemikiran sekular. Jadi dia ambil kalau sains saja, tak kait dengan agama. Kita bila kita sebut sains ni ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sains ni ialah penemuan yang berdasarkan sunnatullah. Tuhan buat atas dunia ni panggil sunnatullah, sunnah. Ya orang ulang ni panggil natural law. Natural law di barat itu maksudnya dalam Islam ialah sunnatullah. Ketentuan yang Tuhan buat atas dunia. Api membakar, air menghilangkan dahaga. Itu Tuhan buat lagu tu. Sifat bagai tu. Itu dipanggil sunnatullah. Ketentuan Tuhan. Tapi orang barat dia tukar jadi natural law. Dia buat agama tu. Jadi kita pun bila ngaji sains tak faham agama, natural law kata. Bencana alam lagu tu kok. Bencana alam kita ambil natural disaster. Dalam Quran panggil musibah. Bala, musibah tu semua merujuk kepada global warming, banjir besar. Semua penyakit, pandemik, epidemik, gapo semua ni dia panggil wabak. Balaun dan wabak dalam istilah Quran ni. Sebab tu like Nabi Musa ke apa banyak peristiwa Nabi daripada zalikum balaun mir rabbikum azim. Demikian itulah merupakan suatu bala daripada Tuhan kamu
Bala yang besar daripada Tuhan kamu, iaitu bencana. Kita Melayu panggil bala bencana. Tapi kerana kita terpengaruh dengan barat, akhirnya kita panggil apa panggil? Bencana alam. Kita hilang dah bala bencana. Tak kait dah dengan agama. Kita panggil bencana alam, iaitu terjemahan daripada natural disaster. Orang putih dia guna natural disaster, dia tak kait dengan agama. Sebab bagi dia ni fenomenal tak ada sangkut paut dengan Tuhan. Berlaku ni kerana di segi sains kerana gini. Sebab tu bila dia terang lagu apa berlaku tsunami, sebab dia kata kerana pergerakan apa ni di perut laut. Bumi tu gerak tekan menyebabkan air tu tolak naik. Sebab kita buhai dalam beledi, kita olah tangan bawah, patak tu kita kocok di bawah. Kita kocok di bawah, dia air tu gelombang. Jadi bagi teori barat, tsunami ni berlaku kerana pergerakan dasar laut menekan sehingga air tu lonjak naik. Itu menyebabkan air tu mari derah ke darat, menyebabkan berlaku tsunami. Dia hurai dari segi secara sunnatullah, natural law dia panggil. Dia tak tahu pasal apa buat gerak. Siapa dia buat gerak tu, bumi tu? Siapa dia buat gitu, buat gini? Siapa bumi tu boleh gerak sendiri tu? Tak kira gerak sendiri. Tangan kita je gerak. Tangan kita. Pas kita gerak tangan, bukan kehendak kita ni. Akal, otak kita duk oyak. Sebab semua pergerakan kita manusia mari mana ni? Akal. Akal ni royak nganggo mulut ni. Kita ambil gak nasi. Siapa dia royak suruh nganggo mulut? Ada akal. Cetung lah gitu. Orang sakit boleh lah gitu. Sebab goni dia tak jalan molek. Batu suak duk cetung gitu tupuh ke diri. Tapi orang segar, automatik Allah nganggoh lalu. Budak tak reti, serah Allah nganggoh lalu. Allah lah gajah rimah, budak nganggoh belakang. Pasal akal dia royak dia nak masuk dalam mulut. Tapi lagu mana Tuhan buat ni, gerakkan akal ni dengan gerakkan kita cepat, detiknya cepat. Kita tak ada, kadang-kadang kita akal nganggoh dalam mulut. Tak royak, tak apa. Automatik. Semua pergerakan berlaku secara spontan, automatik. Bahasanya automatik. Tuhan buat. Nak mudahkan kita. Tapi kalau kita baca, semua ni gerak daripada sini. Sebab tu bila akal kita ada masalah. Sebab tu orang ada gangguan saraf. Contohnya bila berlaku ketumbuhan di kepala dia. Ataupun ketumbuhan lah biasa. Menekan saraf otak dia ni. Sebab tu dia pergi bahagian tak lekat kadang-kadang. Dia pergi tu tak lekat. Pasal dia tak boleh kontrol. Setengah tu duduk gini. Nak pergi tak boleh. Pasal ni saraf akal dia. Orang biasa ketumbuhan. Ada masalah dalam kepala, dia jadi kesal. Nak ayat sekaitan yang kita tidak tahu. Bila kita baca buku sains baru kita nampak hebatnya Allah SWT buat benda ni siapa berlaku dengan gitu ya. Kau paling besar mau bagi hamba kan dia jatuh ni automatik. Kalau salah jatuh ni manual kena masuk giasa dua pos kereta tu, hamba rasa tangi lorak-lorak, tangi kena marah bin ni tak nyawa kita. Tangi lorak kayak gitu tak ada nak nyawa pasal manual. Tidak gitu Tapi Tuhan ni dia buat automatik. Mu kaluk lagu mana lorak pun jatuh mu tak berhenti. Berjalan sepotolo je. Pau darah sepotolo. Kalau tidak selok kera mu. Lorak nak onggar kau tu nak onggar tangi beg bawah, tangi gapo kan. Oh pakai selok kera kan begitu. Ni nak ayat hebat situ. Dah ni antara benda orang tak boleh tiru siapa hari ni. Aku baca dalam satu buku majalah Newsweek mula. Orang buat kajian nak buat jantung. Betul-betul serupa tu. Teh punya teh. Tapi dia kata akhir terbukti ketahan ni dia boleh tiru di segi gerak ke automatik apa, tapi ketahan ni tu serupa dengan tu yang buat. Kita ni umur siapa 95 belawai lagi dengan orang. Hoi main-main ni. Haus tak mudah dah jatuh tapi lawai semacam lambat tengok gua nak segok. Nak jak lama mana tu 95 tahun umur. Lalu ni jadi KPI untuk orang politik. Sebab tu bila tengok 95, hamba pun suruh muda. Pasal hamba baru 91 baru. Jadi muda lagi lah, 30 tahun lagi. Kalau tu hari panjang umur. Muda 91 ni suruh letih dah. Tapi tengok 95 tu gomo molek-molek lagi. Tak pandai malu kat orang kata dah. Tu nak royak. Ni benda hak kita nak kena faham dalam ni. Nak royak. Hebatnya agama kita. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kaya, maha perkasa. Cuma bila kita tak faham tu jadi masalahnya. Sebab itulah disebut ilmu ni akan mendorong kita kepada iman.
Sebab tu Tuhan sebut dalam innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Tuhan ni orang yang berilmu. Ulama ada tafsir dua-dua pandangan. Ada mengatakan ulama dalam ayat tu lah orang yang ulama betul lah, orang ngaji agama. Dia akan takut kepada Tuhan. Tapi ada pandangan yang saya rasa boleh pakai juga ni, iaitu bukan setakat ulama biasa. Orang yang berilmu, orang ahli sains, arkitek, engineer, orang ni kalau dia faham ilmu dia tu dengan agama, dia nampak kebesaran Tuhan. Sebab semua tu dia ada sistem dia. Tambah-tambah bahagia perubatan. Orang doktor lah kalau orang nak paling kuat iman kepada Tuhan. Dia duduk berdepan dengan manusia, dia beluh perut manusia, dada manusia, dia tengok benda ni. Kalau dia kait dengan agama kan, dengan kebesaran Tuhan, dia akan jadi manusia yang paling kuat iman. Doktor. Engineer lah gitu. Engineer dia bukan pula main-main, dia ada kaedah dia. Kaedah dia kan, benda ni berat. Dia ada dia panggil sipih dia, formula dia. Formula dia mari mana? Hati Islam panggil sunnatullah. Sunnatullah tu lah gitulah. Orang guna pakai dalam engineering, dalam architecture. Semua ni menggunakan sunnatullah. Barang ni boleh buat gapo? Barang ni boleh buat gapo? Kayu ni nak pakai mana? Orang nukar rumah, kayu nak berabung atas ataupun gapo tu. Dia tak pakai kayu berat. Orang tak buh tu, kayu cengar. Runtuh rumah sebab kayu cengar ni berat. Orang pakai kayu cengar ni buat dia. Buat dia, buat ni, gapo tepi tu, tapi jeria orang tak pakai kayu cengar. Pasal dia tahu tu. Jenis kayu ni untuk guna ni, kayu ni untuk guna. Orang buat keris lah gitu, ulu keris. Orang tak ambil sebarangan kayu. Buat sarung. Dia ada sesuai, ada tak sesuai. Orang masuk lah gitu juga. Orang masuk. Ada ikan ni kata, wak ni sedap ustaz. Ada ikan tak boleh. Ikan gemah, ikan pating. Ikan pating tak boleh buat kongsi-kongsi. Tak boleh buat kongsi-kongsi. Orang tak buat ikan pekok dengan ikan pating. Tak boleh, dia bukan biasa dia tu. Ikan pating ada jenis masuk yang sesuai dengan dia. Ikan gemah tu dia ada masuk yang sesuai. Tak boleh buat kongsi-kongsi. Lagu mana dia tahu tu? Itu kita panggil sunnatullah. Tu hatu dah bagi tu lagu tu. Kita nak buat tapel, berah gapo, nak buat goni berah gapo, bukan sebagai berah boleh buat. Buat tupak ada berah dia. Buat nasi minyak ada berah dia. Nasi arak ada berah dia. Bukan semua pakai gomo gitu dah. Hak ni kita panggil sunnatullah. Ketentuan Tuhan tu hatu dah ni goni. Ilmu kita tu ajar kita. Pengalaman kita, sumber ilmu kita antara pengalaman. Sebab tu kalau kita kait orang ni dengan Tuhan, Allah, kita nampak lalu kehebatan Allah SWT. Orang yang jadi petani ni, antara Ramos selalu sebut. Kita ada tanah, sekar ke, setengah hektar. Kita tanam 10 jenis pokok. Kalau kita tanam deriya, kalau kita tanam motel, atas tanah yang sama. Bapa rasa tak serupa. Kita pernah fikir ke dok lagu tu? Motel lagu lain, sedap lagu lain. Motel tu pula cembung lagu lain, anak sekolah lagu lain. Motel saja, deriya. Tanah suluh, tanah motel, rasa deriya, rasa duku, rasa gambar, tak serupa belaka. Padahal tanah tuluh. Bapa tak tubik rasa deriya belaka. Muka dia makan tu, tanah tu juga. Tanah yang sama. Bapa boleh jadi lagu tu? Sebab Tuhan atur dah, pokok-pokok ni, akar dia tu masuk dalam tanah, dia akan mencari bahan yang sesuai dengan dia. Dia tak gomo belaka, pokok kita makan habis kau ada tu. Bah kesambar pun ngatuh. Bukan besi tu. Akar pokok ni bila serak dia turun dalam tanah, dia cari nutrients, dalam bahasa dia nutrients ataupun mineral yang sesuai dengan dia. Dia ambil barang hak dia nak. Sebab tu rasa dia lain. Motel dia cari barang lain. Sebab dia tak balah. Dia tak balah. Walaupun warna lain, hak ni merah, hak ni kuning. Dia tak balas sebab dia cari barang lain-lain belaka. Dan sebab tu dalam satu tanah kita boleh tanya 5-10 jenis pokok dan semua pokok ni rasanya tidak serupa. Pasal nutrients tu. Kalau dia ambil dalam tanah tu, orang ni ambil gani, mung kutik gitu. Tapi kalau dia belaka, tu berebut makan dengil. Tu nak royak cara. Tu dia panggil sunnatullah. Orang putih panggil natural law. Undang-undang semula jadi. Dalam agama dia panggil sunnatullah. Tuhan tu mu royak dah mung pokok dia, mu ambil barang ni dalam bumi. Mu pokok motel, mu cari barang ni. Mu pokok duku, cari barang ni. Sebab tu kita tanam dari satu kebun,
Pokoknya siapa 10 jenis, semua rupa tak serupa. Rupa dah lah tubik lagu lain. Rasa tak paling betul rasa Rasa sebab biasanya rasa ni berdasarkan apa hak dalam apa kita makan gapo hak tu hak tubik. Sebab tu kadang-kadang kita suruh perut, kadang-kadang semelik. Pasal dia bergantung pada makan ni. Gapo kita makan. Tapi pokok ni hak tubik. Ni memang hebat. Tapi kita duk nan Islam ni tak aja mikir. Tak aja mikir. Tak pernah banding buat apa tu. Sebab tu kita tak sapa semua dengan hakikat. Akidah ni kita tak sapa. Tak sapa hakikat sebab kita tak boleh kait kehidupan kita, ilmu kita ni dengan agama. Bila tak boleh kait, kita tak sapa hakikat. Hakikat akidah tu tak sapa. Tapi orang yang boleh kait nampak. Tapi ialah orang ni memang orang kelas-kelas lah, bukan kelas kita. Tapi itulah sebab tu orang tu, sebab tu bila dia panggil perekat musyahadah. Kalau kita ngaji ilmu tasawuf, ada satu makam tu dia panggil makam musyahadah. Musyahadah ni tengok mana pun nampak Tuhan. Nampak Tuhan. Tengok gapo-gapo, tengok orang tina comel. Subhanallah. Subhanallah tu kagum hebatnya Tuhan boleh buat comel setara ni. Kita subhanallah nak buat bini. Atau buat natu. Macam mana sebut dah bila kita pergi pameran lukisan macam tu. Orang yang arif, dia panggil al-arif billah. Orang yang arif, yang arifin ni, dia tengok tu, dia nampak kehebatan pelukis. Dia tengok, bila kita tengok gambar Mona Lisa, antara lukisan terkenal dalam dunia ni yang bernama Mona Lisa. Mona Lisa ditulis oleh siapa? Dilukis oleh Leonardo da Vinci. Tu nak ayat. Jadi orang yang arif billah ni bila tengok Mona Lisa, hebatnya Leonardo. Boleh lukis tahun ni. Tapi kalau orang yang tahu, comelnya Mona Lisa. Dia tak nampak dah Leonardo tu. Tu beza dia. Orang arif billah dengan orang jahil. Kita ni duduk perekat tadi, kagum dengan lukisan. Hebatnya, hebat. Tak ingat tu tak ingat tu. Tapi orang arif billah dia pergi lagi, naik ke atas. Comelnya apa? Tuhan buat. Dia tengok orang cacat, orang gapo. Subhanallah juga. Nak ayat hebatnya Tuhan. Orang comel pun dia boleh buat. Orang tak comel pun dia boleh buat. Hak sempurna boleh buat, tak sempurna pun boleh buat. Nak ayat. Kerja Tuhan boleh buat belakang. Kalau kita tengok dengan mata agama. Tu nak ayat. Kalau kita tengok dengan mata kasar kak, kita tengok hak tak itu kak, duk gitu. Masuk dekat pun tak sih. Kalau tengok comel kak, melengok sampai masuk lalak dalam mulut. Tu beza dia. Nak suruh kita faham dalam hidup ni. Jadi kalau kita boleh pergi sampai situ, banyaklah kita boleh faedah dalam hidup ni. Hidup kita akan terarah dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ada, masalah besar. Sebab tu bila kita berdepan dengan ujian sebagai contoh, ujian ni antara caranya kata ulama, antara cara Tuhan nak menyedarkan kita tentang kelemahan kita sebagai manusia. Tuhan win nyakit, Tuhan win susah. Sebab Tuhan nak ayat mu ni hebat setara mana pun mu tak lawan kuasa aku. Mu piti banyak, pakak besar, pengikut ramah, tapi mu tak boleh buat dengan nyakit. Tengok tu mari coronavirus lah. Habis dia tak cara mereka terang tak terang, dia ngomong belaka. Siapa akhir terang kok Samsung tu pun kena pakai topeng juga. Kawan tu bawa ni dekat Samsung tak mudah. Akhir tak ada arah. Nak pergi tak boleh pakai topeng juga. Sedangkan dia ni antara hak tak si pakai topeng. Tapi nak ayat tu lah, bila Tuhan mari jatuh nak ayat mu tak boleh lawan aku. Buat lagu mana hebat teknologi, aku wis sikit je. Baru sikit, baru atas apa ni makhluk yang saiznya nano. Tak tahu besar gajah. Berkali kalau coronavirus sama besar dengan gajah, lari kita tak duduk atas rumah. Takutnya. Ni mari hak tak nampak mata. Tak nak sebab dia saiznya nano. Nano ni kak antara saiz yang paling kecil lah ni. Nano. Kita pakai komputer ke apa pun teknologi dipanggil nanoteknologi hari ni. Nanoteknologi. Halus ni benda tu. Kalau tu hewan besar, ni sama besar dengan bergolek. Coronavirus. Duk terbang lagi mari aku rasa duk guling ala kapek buat kita. Tak berani tubik pakai gunung ala kapek senyap gitu. Takut dah besar gajah. Besar bergolek. Tu hewan kecil tahu tu seluruh habis. Seluruh dunia lupuh. Teknologi manusia tak mampu sampai hari ni tak boleh nak cari penawar. Cuma manusia membina antibody. Sebab tu orang yang kena kuarantin ke apa tu, doktor suruh bina antibody. Makan minum air 5, makan vitamin, jaga kebersihan. Ni membina antibody. Daya tahan diri tapi bukan ubat. Bukan ubat.
Sampai hari ni pun tak ada ubat. Tak ada ubat kepada corona virus. Berapa bulan dah? Nak ayat lemuhnya kita. Tu ya, tu yang ajar mari nak ayat lemuhnya kita. Muduk kecap besar buah selama kening dengan ekonomi. Aku teh sikit baru tu. Tak atas Jibril lagi mari. Kalau Jibril mari kibah sayap 18 juga. Pas dengan masjid-masjid pun terbalik. Tu nak ayat tu lah suatu. Jadi situlah hikmah-hikmah pada kehidupan kita. Jadi itulah dia sebut pada ayat dah. Ayat. Sejel. 3 kali mari tak boleh. Jadi itulah lebih kurang. Tapi nak ayatnya kita ni kena duduk dengan Tuhan semua. Terutama dalam bab hukum, janganlah kita melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti setakat tu. Takut dia tak email marah pula. Jadi mudah-mudahan insya-Allah beri manfaat. Kita sambung sekali lagi insya-Allah dalam minggu depan. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alikna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai ikfina syarral amrad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai ikshif 'anna al-balaa'a wal waba'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai anzil 'alaina ar-rahmata wad-dawa' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak bunyi lagi, geduk.